Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kita kembali untuk tajuk yang seterusnya, kimia tingkatan 4 bab 5 subtopik 5.4 ikatan hidrogen. Jadi standard pembelajaran kita pada hari ini, di akhir pembelajaran murid boleh menjelaskan dengan contoh pembentukan ikatan hidrogen, dan yang kedua menerangkan kesan ikatan hidrogen ke atas sifat fizik bahan. Jadi ada dua target kita pada hari ini dengan tajuk ikatan hidrogen. Jadi kita dah belajar sebelum ni macam-macam jenis ikatan. Jadi ikatan yang seterusnya iaitu ikatan hidrogen. Okay, baik. Jadi bila ikatan hidrogen ni spesifik dalam sebatian kovalen. Dalam sebatian ion tak ada lah contoh ni. Okey, persoalan dia. Pernah tengok iceberg? Okey, iceberg ni kebanyakan berada dekat kutub utara dan kutub selatan, kawasan yang memang sejuk. Okey, kalau kamu perasan iceberg ni nama pun ais lah. Dia berada di atas air, terapung di atas air. Sebenarnya terapung dia bukan macam pulau. Kalau pulau dia ada tanah sehingga ke dasar laut. Tapi ni dah, iceberg ni memang seketul ais yang berada di atas permukaan air, terapung. Jadi persoalan dia, macam mana boleh ais tu terapung di atas permukaan laut? Okey, kita belajar sebelum ni disebabkan oleh ketumpatan. Jadi ketumpatan ais lebih rendah berbanding dengan air. Walaupun saiznya yang sangat besar, tetapi dia punya ketumpatan dia lebih rendah daripada air. Jadi kenapa ni air ni lebih tumpat daripada ais? Jadi dalam kimia kita belajar kenapa ketumpatan air lebih daripada ais. Bagi menjawab soalan ni, kita belajar konsep ikatan hidrogen. Okey, apa itu ikatan hidrogen? Definisi bagi ikatan hidrogen. Ikatan hidrogen ni ialah daya tarikan. Okey, bila cerita bab ikatan, kita mesti cerita tentang daya tarikan. Daya tarikan antara atom hidrogen yang mempunyai ikatan dengan atom yang tinggi keelektronegatifan, iaitu nitrogen, oksigen, fluorin dengan atom. Okey, ikatan hidrogen yang ikatan dengan atom yang tinggi keelektronegatifan, iaitu nitrogen, oksigen atau fluorin dengan atom nitrogen, oksigen atau fluorin di dalam molekul lain. Okey, baik. Macam mana? Contohnya H2O boleh membentuk ikatan hidrogen sesama molekul air, H2O. Jadi kita cikgu ulang balik lagi sekali. Ikatan hidrogen ni ialah daya tarikan antara atom hidrogen yang mempunyai ikatan. Jadi hidrogen tu mesti terikat sama ada dengan, dia mesti terikat dengan atom yang tinggi keelektronegatifan. Okey, sebelum cikgu cerita tu apa dia atom yang tinggi keelektronegatifan tu? Iaitu yang pertama nitrogen, ataupun hidrogen dengan oksigen, ataupun hidrogen dengan fluorin. Okey. Dan ikatan hidrogen ni pula akan terikat dengan nitrogen, oksigen atau fluorin juga daripada atom yang lain, daripada molekul yang lain. Jadi sekarang persoalan dia, apa maksud keelektronegatifan ni? Elektronegatifan ni ialah tendensi ataupun kecenderungan atom ni untuk menarik elektron, pasangan elektron yang terikat. Okey, oksigen dengan hidrogen
berkongsi elektron. Berkongsi dua elektron. Okey. Okey. Oksigen dengan hidrogen berkongsi dua elektron ataupun sepasang elektron. Tetapi bila oksigen ni lebih elektronegatif, dua elektron ni oksigen macam nak conquer lebih lah. Kalau main tarik tali tu, oksigen ni hampir menang. Jadi apa orang panggil, elektron ni, pasangan elektron ni mungkin berada dekat dengan oksigen berbanding dengan hidrogen. Jadi kalau kita buat dalam bentuk cas, oksigen ni akan bercas delta negatif. Dia bukan sebatian ion kita nak kata oksigen ni 2 negatif, tak boleh. Sebab ini ikatan kovalent, sebab dia berkongsi elektron. Walaupun dia berkongsi, tetapi oksigen ni jenis conquer jugalah. Jadi bila dia jenis conquer, electronegativity dia tinggi. Jadi dia boleh tarik elektron yang mereka berkongsi ni rapat dengan dia, macam dia punya. Tapi hidrogen ada lagi share dengan elektron yang berkongsi tu. Jadi sebab tu kalau kira kita charge-nya, oksigen ni adalah delta negatif. Kita buat dekat ni, delta negatif. Hidrogen delta positif. Delta ni maksudnya partially, maksudnya separa positif, separa cation. Oksigen separa negatif, separa anion. Okey, baik. So, jadi ikatan hidrogen ni terikat di antara hidrogen dengan oksigen. Okey. Macam mana nak tahu ikatan hidrogen tu mesti terbentuk? Hidrogen ni mesti terikat dengan sama ada nitrogen, oksigen atau fluorin. Dan hidrogen ni pula mesti terikat dengan sama ada nitrogen, oksigen atau fluorin. Maka itulah ikatan hidrogen. Okey, baik. Jadi penerangan dia, atom oksigen mempunyai keelektronegatifan yang tinggi. Molekul air terdiri daripada 2 atom hidrogen dan 1 atom oksigen. Atom hidrogen dan oksigen terikat dengan berkongsi elektron antara satu sama lain. Ikatan ini ialah ikatan kovalent. Okey, kita dah belajar dah sebelum ni ikatan kovalent. Tetapi dia ada ikatan yang kedua pula dalam sebatian ni sendiri. Di antara molekul ni pula dia ada daya tarikan yang terhasil antara atom hidrogen di dalam molekul air dengan atom oksigen dari molekul air yang lain, membentuk ikatan hidrogen. Okey, baik. So itulah dipanggil sebagai ikatan hidrogen. Jadi senang nak ingat, dia mesti hidrogen ni terikat dengan atom yang tinggi keelektronegatifan, NOF. Okey, susah nak ingat. FON, phone, fluorin, oksigen, nitrogen. Okey. Seterusnya. Jadi kita dah kenal ikatan hidrogen tu tadi. Kita nak tahu peranan ikatan hidrogen dalam kehidupan harian. Kita tak panggil aplikasi sebab kita bukan boleh aplikasi pun benda ni. Cuma kita tahu apa peranan dia. Jadi kita tahu, oh, benda ni sebenarnya ikatan hidrogen. Contoh dia macam rambut. Rambut kita ni sendiri, kalau dalam keadaan basah, kenapa dia boleh melekat? Tapi dalam keadaan kering tak berapa nak melekat. Melekat juga tapi tak kuat. Okey, disebabkan oleh ini dalam keadaan kering. Okey, molekul protein ni dia punya ikatan hidrogen di antara rambut dengan rambut. Tak berapa kuat sangat. Tapi apabila rambut basah, molekul protein tidak lagi membentuk ikatan hidrogen antara satu sama lain. Sebaliknya, molekul protein akan membentuk ikatan hidrogen dengan molekul air
Molekul air pula akan membentuk ikatan hidrogen yang lain dengan molekul protein rambut lain. Hal ini menyebabkan rambut akan memiliki asam sendiri. Okey, jadi gambaran dia macam ni. Di antara rambut dengan rambut, dia ada molekul air tengah-tengah. Jadi ada dua ikatan hidrogen dekat sini, menyebabkan rambut tu jadi melekat satu sama lain dengan kuat berbanding semasa kering. Okey. Kemudian yang kedua pula, kalau kita nak selak buku, selak kertas. Kalau kertas tu kering, jari kita kering, memang susah nak selak. Jadi macam mana kita buat? Kita basahkan hujung jari kita, sama ada dengan ayak biasa atau ayak liok lah. Jadi kenapa boleh berlaku? Kenapa senang nak selak kertas tu? Disebabkan oleh, okey, yang pertama kita kena kenal kertas ni buat daripada apa? Kertas ni buat daripada pokok. Kertas ni buat daripada pokok. Pokok ni dia ada selulosa. Selulosa ni yang membentuk pokok ni lah. Okey, selulosa ni berada, kalau kamu belajar bio, selulosa ni berada di dalam yang membentuk dinding sel. Selulosa ni yang membentuk dinding sel tumbuhan. Okey, dinding sel tumbuhan. Jadi molekul bagi selulosa ni mempunyai atom hidrogen yang terikat dengan atom oksigen, molekul OH. Okey, jadi molekul OH ni bila dia berjumpa dengan air H2O, kita basahkan hujung jari kita, dia akan membentuk ikatan hidrogen. Ikatan ni maksudnya ikat lah, terikat. Dia boleh menarik. Dengan ini kertas akan melekat pada jari. Senanglah kita nak selak helaian kertas ataupun, okay, nampak kesan dia ataupun peranan ikatan hidrogen ni dalam kehidupan harian kita sangat penting. Nampak macam leceh je, tapi sangat penting dalam kehidupan harian kita. Semua ni Allah punya kerja. Semua ada hikmah dia. Allah memudahkan hidup manusia. Okey, baik. Seterusnya, kesan ikatan hidrogen ke atas sifat fizik bahan. Cikgu ulang banyak kali dah. Bila kata sifat fizik ni, kamu kena ingat yang paling mudah takat didih, takat lebur, takat buku, apa semua tu lah. Takat tu lah. Okey. Kemudian ataupun keadaan jirim tu, pepejal cecair gas tu, perubahan dia, itu sifat fizik lah. Okey. Sebatian dalam bentuk cecair mencapai takat didih apabila daya tarikan antara molekul dapat diatasi. Okay, di antara molekul dengan molekul tu sendiri dia ada ikatan, daya tarikan antara molekul. Daya tarikan tu dipanggil daya tarikan van der Waals. Lemah lah ikatan daya tarikan tu. Dalam sebatian kovalen etanol ni sejenis alkohol yang popular dalam makmal. Okey. Terdapat ikatan hidrogen yang terbentuk antara molekul selain daripada daya tarikan van der Waals. Dalam gambar rajah ni ada penerangan. Di antara molekul etanol ni sendiri yang warna hijau ni ada daya tarikan van der Waals. Dan di antara molekul etanol dengan H2O, air, okey, ada juga ikatan hidrogen. Okey, jadi dan terdapat ikatan hidrogen yang kuat menyebabkannya susah diputuskan. Bila susah diputuskan, banyak tenaga haba diperlukan untuk mengatasi daya tarikan van der Waals yang lemah, di samping memutuskan ikatan hidrogen. Nampak dia nak putuskan dua ikatan, memerlukan tenaga haba yang lebih berbanding sebatian yang hanya ada satu ikatan sahaja. Okey. Jadi semua tu kita kena ambil tahu. Oleh itu takat didih etanol adalah tinggi. Jadi kalau sebatian molekul yang ada ikatan hidrogen
dia punya takat didih dia lebih tinggi berbanding yang tiada ikatan hidrogen. Itu secara general dia. Sebaliknya, molekul seperti klorin yang tidak membentuk ikatan hidrogen mempunyai takat didih yang lebih rendah berbanding dengan etanol. Nampak? Itu contoh dia. Etanol juga boleh larut di dalam air. Kata larutan etanol di dalam air adalah disebabkan oleh ikatan hidrogen antara molekul dan molekul air. Nampak? Okey. Bila dia boleh membentuk ikatan hidrogen, dia lebih larut di dalam air. Dia boleh larut di dalam air. Okey, baik. So itu penerangan tentang tajuk kita pada hari ini, ikatan hidrogen. Jadi ikatan hidrogen ni penting dalam kehidupan harian kita. Kita kena tahu macam mana ikatan hidrogen terbentuk, apa dia punya ciri-ciri dia, dan juga apa peranan dia dalam kehidupan harian kita. Okey, so itu sahaja penerangan cikgu pada hari ini. Apa kerja yang kamu perlu buat pada hari ini adalah macam biasa, uji kendiri 5.4. Okey, siapkan dan hantar pada hari ini atau esok atau lusa lah. Okey, seperti biasa hantar melalui Telegram. Kalau kamu tak ada Telegram ataupun internet slow ke, kamu boleh hantar melalui WhatsApp, tak ada masalah. Yang penting kamu siapkan dan hantar. Kalau memang internet pun slow, bagi tahu je cikgu saya dah siap tapi tak boleh hantar gambar. Cukup lah, itu pun dah cukup memberi orang kata kepercayaan kepada cikgu. Kalau kamu tak pernah hantar latihan ni, kamu buat tak tahu je, maksudnya cikgu bukan tak mau percaya kamu, tapi tak ada bukti. Jadi kamu kena tunjuk atau bagi tahu lah. Kalau tak boleh nak tunjuk, kalau tak ada internet tu, bagi tahu je cikgu dah siap tapi tak boleh letak gambar. Internet tak ada, data habis, duit tak ada nak top up. Bagi tahu. Okey, cikgu tak ada masalah dengan benda tu. Kalau tak faham boleh tanya cikgu secara personal ataupun dalam grup. Kalau kamu yakin dan ingin memudahkan kawan-kawan yang lain, kamu boleh tanya dalam grup WhatsApp. Kalau kamu tak yakin, kamu boleh tanya secara personal. Okey, jadi cukup setakat tu penerangan cikgu pada hari ini. Kelas kita pada hari ini. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.